Assalamualaikum murid-murid. Nama Cikgu Nomiani binti Ahdari atau boleh panggil Cikgu Mia yang akan mengajar murid-murid sains tahun 4 bagi kelas 4 orkid dan 4 teratai. Cikgu sangat teruja untuk mengajar murid-murid. Cikgu harap murid-murid juga bersemangat untuk belajar sains bagi tahun 2021 ini bersama dengan Cikgu Mia. Jom murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran sains tahun 2021 dengan niat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku belajar ilmu sains kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, berkatilah ilmu yang aku pelajari ini. Permudahkan dan bantu aku dan rakan-rakan untuk memahami, mengingati dan mengaplikasikan apa yang cikgu ajar. Memudahkan juga urusan guru-guru kami untuk mengajarkan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, terdapat beberapa kaedah yang akan cikgu gunakan dalam pembelajaran secara online kita ini. Iaitu, pertama adalah secara Google Meet. Oleh itu, cikgu harap murid-murid dapat memastikan user ID dan password GC anda. Catat maklumat penting ini di kulit buku nota anda. Kaedah kedua adalah menggunakan EduWeb TV yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kaedah ketiga adalah dengan menggunakan link YouTube, di mana dalam YouTube ni cikgu akan pilih YouTube terbaik yang mengandungi ilustrasi dan video yang dapat menerangkan lagi konsep-konsep dan fakta serta aplikasi sains yang dipelajari dengan lebih jelas lagi. Keempat adalah melalui siaran TV pendidikan. Maklumat akan cikgu berikan di Telegram rasmi kelas apabila siaran ini akan ke udara. Ada jadualnya yang akan cikgu dapati daripada web KPM. Jadi, apabila cikgu berikan jadual itu, cikgu harap murid-murid akan bersedia untuk menonton dan ambil bahagian secara aktif semasa pembelajaran. Baiklah murid-murid, ini adalah 3 buah buku yang akan kita gunakan sepanjang proses pembelajaran kita, iaitu buku teks, sains tahun 4, buku nota atau buku sains praktikal dan buku kerja. Cikgu harap murid-murid dapat membalut dan menjaga buku dengan baik kerana buku-buku teks yang kita terima dengan baik, pulanglah dengan baik juga. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, masih ingatkah murid-murid bahawa terdapat 12 kemahiran proses sains yang kita pelajari, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal peboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey. Untuk makluman murid-murid, memerhati, mengelas, mengukur, menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi telah murid pelajari dari tahun 1 hingga tahun 3. Jadi pada tahun ini kita akan sambung, tahun 4 kita akan sambung bermula dari penggunaan ruang dan masa sehinggalah menjalankan eksperimen. Di sini cikgu sertakan link YouTube sebagai ulang kaji dan persediaan murid bagi memahami kemahiran proses sains. Murid boleh lihat pada link YouTube yang cikgu sediakan itu. Murid-murid yang saya kasih sekalian, terdapat 10 tajuk di dalam sains tahun 4. Iaitu unit 1 kemahiran saintifik, unit 2 manusia, unit 3 haiwan, unit keempat tumbuh-tumbuhan, unit kelima sifat cahaya. Unit ke-6 bunyi, unit ke-7 tenaga, unit ke-8 bahan, unit ke-9 bumi dan unit yang terakhir mesin. Jadi semua sekali ada 10 tajuk yang kita perlu habiskan bagi tahun 2021 ini. Walau bagaimanapun terdapat juga tajuk-tajuk tahun 3 yang cikgu akan sisipkan di dalam tema-tema yang berkaitan dalam sains tahun 4 tahun ini. Okay, tajuk-tajuk tahun 3 yang mana murid-murid terkesan akibat pandemik COVID-19 tahun 2020. Jom murid-murid kita buat sedikit latihan sebagai aktiviti pemanasan untuk pembelajaran sains tahun ini. Baik, rujuk buku kerja muka surat 13. Soalan yang pertama. Perhatikan penyiasatan di bawah. Okay, ini adalah soalan KPS atau kemahiran proses sains. KPS apakah yang diuji ini murid-murid?
Ya, ini adalah KPS memerhati. Soalannya, nyatakan pemerhatian. Apabila soalan minta kita menyatakan pemerhatian, gambar rajah manakah yang perlu kita perhatikan untuk membuat ayat yang betul? Rajah di sebelah kiri atau gambar rajah di sebelah kanan? Ya, murid-murid, gambar rajah di sebelah kanan. Kita ceritakan apa yang berlaku selepas satu hari. Selepas satu hari. Apakah yang murid nampak? Berdasarkan label pada gambar rajah sebelah kanan, murid nampak ikan mati. Nampak makanan, nampak minyak. Nampak ikan mati. Jadi tuliskan ayat yang betul yang mendapat markah. Iaitu ikan mati. Bila ikan mati? Ya, selepas satu hari. Jadi murid tuliskan ayat yang lengkap. Ikan mati selepas satu hari. Sekiranya murid tulis ikan mati sahaja, jawapan itu tidak lengkap dan tidak mendapat markah. Kerana tidak dinyatakan bila ikan tersebut mati. Adakah selepas seminggu, satu hari, 5 minit atau sebagainya. Jadi tulis maklumat yang betul. Jom kita uji kemahiran proses sains yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Murid tahu apa itu mengelas kan? Mengelas adalah mengasingkan satu kelompok bahan, unit, bahan, haiwan atau tumbuhan atau objek kepada ciri-ciri yang sepunya. Di sini adalah pengelasan arah satu, iaitu mengelas kepada dua ciri sahaja. Apakah ciri yang sesuai untuk kita kelaskan? Ya, murid-murid, kita sesuai untuk mengelaskannya berdasarkan sistem pembiakannya. Kenapa tak sesuai untuk mengelas berdasarkan sistem yang lain seperti sistem pernafasan atau habitat? Kerana sistem pembiakan terdapat dua sahaja, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Jadi murid tulis cirinya. Di A ini murid boleh tulis bertelur, mungkin di B ini murid boleh tulis melahirkan anak. Seterusnya, di bahagian C dan D ini nyatakan haiwan yang bertelur dengan betul dan haiwan yang melahirkan anak dengan betul. Jangan lupa tandakan sedikit di bahagian, buat sedikit tanda di bahagian gambar supaya murid tidak keliru atau menyalin dua kali haiwan yang telah dipilih. Itu adalah untuk tips untuk mengelakkan kesilapan semasa menjawab peperiksaan. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke penghujung pelajaran hari ini. Walaupun ringkas tetapi padat dan cikgu harap murid-murid akan bersedia untuk pembelajaran akan datang yang akan kita gunakan secara Google Meet. Selamat belajar sains 2021. Rajin membaca dan memerhati bijak sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.